Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita akan sambung semula dengan topik pengamiran tingkatan 5 matematik tambahan. Ini adalah video keempat. Jadi kita akan belajar tentang pengamiran tentu atau dalam bahasa Inggerisnya definite integrals. Saya tulis di sini. Di sini kita akan belajar tentang bagaimana kita nak mencari keluasan di bawah lingkungan, graf lingkungan. Ya. Contohnya sebegini. Sekiranya kita ada graf lingkungan sebegini, kita boleh mencari menggunakan teknik pengamiran tentu untuk mencari keluasan di bawah garisan lingkungan. Keluasan begini. Dan later on kita akan belajar pula sekiranya graf ini diputarkan, dipusingkan dan membentuk sesuatu bentuk three dimensional shape. Contohnya begini katakanlah ini graf ini dipusing, dia akan jadi bentuk sebegini dipusing diputarkan kepada paksi X. Kita pula boleh menggunakan teknik ini untuk mencari isi padu apabila graf itu, keluasan di bawah curve itu diputarkan against paksi X atau paksi Y. Jadi knowledge ini adalah knowledge fundamental yang sangat penting untuk engineer dan juga designer. Designer contohnya nak design body kereta, nak design submarine contohnya. Jadi pengetahuan ini sangat-sangat penting dan kita akan belajar sesuatu yang sangat-sangat fundamental lah. Okey, kita akan mulakan pembelajaran. Pengamiran tentu adalah lebih kurang sama juga dengan pengamiran tidak tentu yang kita belajar sebelum ini, tetapi dia ada mempunyai boundary. Mari kita lihat contoh. Diberi satu fungsi fx dan sekiranya kita kamirkan fungsi ini, dia akan menjadi f, capital F, x campur c. Ini adalah pengamiran tidak tentu yang kita fahami kerana pengamiran fx akan menghasilkan satu lagi ekspresi dan juga kita perlu campurkan dengan satu pemalar constant. Tetapi dalam pengamiran tentu kita mempunyai boundary. Dx jangan lupa Masih ingat lagi sekiranya ada fungsi bersama dengan graf, contohnya begini, dan boundary-nya katakanlah kita ada boundary A dan B. Kita nak mencari keluasan cosine berlorek contohnya Jadi kita letakkan A dan B di sebelah kanan, atas dan bawah sebagai sub dan subscript ataupun superscript kepada simbol pengamiran yang bermakna boundary atas adalah B, boundary bawah adalah A. Jadi dia akan menjadi fx FA campur, bukan FA tetapi FB, iaitu upper boundary, campur C dan tolak kepada FA campur C. Jadi apa yang perlu kita buat sekarang ni, kita mencari keluasan B, sehingga ke paksi Y. Kemudian kita tolak keluasan yang berwarna hijau, iaitu keluasan daripada boundary A kepada paksi Y. Jadi apa kita tolakkan, kita akan mendapatkan satu keluasan yang berwarna hijau tua ini. Jadi itu dia punya fundamental. Kalau saya nak memperjelaskan lagi, saya guna warna merah. Right.
Jadi ini akan bersamaan dengan F B sekiranya kita buka kurungan campur C tolak FA tolak C, sebab ini tolak dan campur dia akan menjadi tolak. Dan kita ada C dan tolak C jadi cancel each other, hanya tinggal FB tolak FA. Ini adalah pengamiran tentu secara basicnya. Jadi tidak perlu lagi risau tentang constant C. Pemalar tak perlu lagi kita cari. Dan kita akan mulakan dengan satu contoh. Contoh yang pertama, sekiranya kita nak mencari pengamiran untuk satu ekspresi, katakanlah kita ambil yang mudah 2x campur 3 dx daripada boundary-nya 3 dan 1. Jadi seperti biasa kita akan kamilkan 2x campur 3, iaitu akan menjadi 2x kuasa 2 par 2 campur 3x. Conventionnya ialah kita letak square bracket dan kita letakkan boundary kita di sini 3 dan 1. Okey. Apa yang perlu kita buat sekarang ialah kita gantikan nilai x dengan 3 dan 1 dan dia akan jadi begini. 2x kuasa 2, jadi kita gantikan dengan nilai 3 dulu. Kuasa 2 par 2. Sebelum tu kita ringkaskan Kita ringkaskan dulu. Okey. Jadi ekspresinya akan menjadi x kuasa 2 campur 3x. Boundary 3 dan 1. Samaan. Okey, kita gantikan nilai x dengan 3 dan 1. Yang pertama, kita gantikan dengan 3 dulu. Jadi 3 kuasa 2 campur 3 darab 3. Tolak nilai nombor 1 pada x pula, iaitu 1 kuasa 2 campur 3 darab 1. Begini cara nak dilakukan. Tadi bersamaan dengan yang pertama ialah 9 campur 9. Tolak dengan 1 campur 3. Jadi bersamaan dengan 18 tolak 4, iaitu 14. Jadi ini jawapannya. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Contoh kedua, kita ambil pengamiran untuk 1 par 4x tolak 5 kuasa 2. Okey, boundary kita letakkan antara 3 dan negatif 1. Jadi ini bersamaan dengan pengamiran. Kita bawa denominator ni ke atas untuk memudahkan kerja. Iaitu 4x tolak 5 kuasa negatif 2. Jadi ini adalah bersamaan dengan bagaimana kita nak mengamirkan ekspresi ini. Dia akan jadi begini. 4x tolak 5 kuasa tolak 2 campur 1 tinggal tolak 1 par 4, iaitu differentiation, pembedaan kepada ekspresi dalam ini, iaitu 4x tolak 5 dibedakan akan menjadi 4 dan darab dengan tolak 1, iaitu tolak 2 campur 1. Saya harap murid-murid masih ingat daripada video-video yang lepas, dan boundary-nya
3 dan tolak 1. Jadi ia bersamaan dengan ini adalah tolak 1 darab dengan 4. Jadi sudah tentunya lah kita dapat tolak di depan 1 par 4 4x tolak 5. Begini. Sekarang kita boleh sudah boleh untuk menggantikan nilai x dengan 3 dan negatif 1. Jadi ini adalah bersamaan dengan tolak 1 par 4 darab 3 tolak 5. Tolak 1 4 didarab dengan tolak 1 tolak 5. Jadi ia bersamaan dengan tolak 1 4 darab 3 adalah 12. 12 tolak 5 adalah 7. Jadi 7 di sini. Tolak kepada tolak 1 par 4 darab negatif 1. Jadi tolak 4. Tolak 4 tolak lagi 9. Dia akan jadi tolak dengan 5 lagi. Dia akan jadi tolak 9 di sini. Dan seterusnya tolak 1 par 4 darab 7 ialah 28. Tolak kita ada tolak double tolak 9 4 darab negatif 9 akan menjadi tolak 36. Jadi ini sudah jadi simbol campur. Jadi 1 par 36. Jadi bersamaan dengan tolak 1 par 28 tolak 1 par 36. Bersamaan dengan kita boleh guna kalkulator. Iaitu tolak 1 par 28 ditolak lagi dengan 1 par 36. Jadi tolak 4 par 63. Jadi itulah jawapannya. Itu dua contoh yang saya nak ketengahkan Jadi murid-murid boleh lakukan latihan melalui buku teks ataupun buku referensi yang lain mari kita lihat satu contoh pengamiran tentu. Saya ikut buku teks tingkatan 5. Katakanlah kita diminta untuk mengamirkan ekspresi ini 3 4x campur 5 dx. Dan kita juga diminta untuk mengambilkan satu lagi ekspresi sebegini. 3 diletak di luar. 2, 1, 4x campur 5. Campur Cuba lihat, perbezaannya ialah kita ada 3 di dalam ekspresi kamiran, tetapi di sini kita ada 3 di luar. Kita cuba satu persatu. Kita asingkan Jadi ini untuk ekspresi yang pertama bersamaan dengan kita buka kurungan jadi 12x campur 15. Iaitu bersamaan dengan pengamiran ialah
12x kuasa 2 per 2 campur 15x. Dan kita punya boundary 2 dan 1. Itu bersamaan dengan 6x kuasa 2 campur 15x. 2 dan 1. Okay, kita selesaikan. Jadi, kita gantikan 2, x dengan 2. Jadi, 6, 2 kuasa 2. Campur 15 darab dengan 2. Tolak. 6, 1 kuasa 2 campur 15 darab dengan 1. Okey, bersama dengan kita selesaikan di dalam ni. 2 kuasa 2 jadi 4. 4 darab 6 bersama dengan 24. Okey, campur 15 darab 2 iaitu 30. Tolak. 1 kuasa 2 1 darab dengan 6 jadi 6. Campur dengan 15 darab 1 iaitu 15. Jadi 21. Jadi bersama dengan 54 tolak 21 iaitu 33. Ini jawapan yang pertama. Yang kedua. Ini bersamaan kita letak 3 di luar. Kita kamilkan ekspresi di dalam ya. 4x kuasa 2 4x kuasa 2 per 2 campur 5x. Boundary 2 dan 1. Jadi bersama dengan 3. 2x kuasa 2 per 2 jadi 2x kuasa 2 campur 5x. Jadi kita letak 3 di luar lagi sekali. Kekalkan. Kita selesaikan ke semua ni ya. Iaitu 2 kuasa 2 campur 5 didarab dengan 2. Tolak dengan kita bubuh nested bracket ataupun kita boleh buat parenthesis. Tolak dengan 1 kuasa 2 campur 5 darab dengan 1. Jadi bersama dengan 3. 2 kuasa 2 4 darab 2 adalah 8. 8 campur 10 jadi 18. Saya buat cepat sedikit ya. Saya semak semula. 2 darab 2 4. 4 darab 2 8. 8 campur 10 adalah 18. Ditolakkan dengan 1 kuasa 2 1 campur dengan darab dengan 2 jadi 2. 2 campur 5. Ini bukan 15 tapi 5. Sedikit kesilapan di situ. 5 ya. Jadi 2 tambah 5 adalah 7. Jadi bersama dengan 3 didarabkan dengan 18 tolak 7 ialah 11. Iaitu bersama dengan 33. Kita compare, kita bandingkan, jawapannya sama. Jadi apa maksudnya? Maksudnya sekiranya kita diberi satu ekspresi ada mempunyai pemalar atau constant K fx dengan boundary A dan B, ini adalah bersamaan, jangan lupa di X, ini adalah bersamaan dengan K sekiranya kita letak di luar boundary A dan B fx. Konstantnya, pemalarnya boleh kita letakkan di luar tanpa perlu kita lakukan pengamiran. Jadi apabila kita lihat satu ekspresi, kita mungkin boleh untuk memudahkan kerja kita factorizekan dulu dan kita letakkan hasil daripada factorization tu, iaitu satu pemalar di luar daripada equation daripada ekspresi pengamiran kita. Jadi kita boleh mudahkan kerja kita. Jadi saya kotakkan dia supaya mudah kita ingat. Seterusnya, sekiranya kita diberi satu lagi perbandingan iaitu satu ekspresi begini. 4x campur 5 sama juga dx.
Dan kita juga diberi satu lagi. Tetapi sekarang ni, ekspresinya tetap sama tetapi boundary-nya terbalik ya. Ini antara 2 dan 1. Ini pula antara 1 dan 2. Terbalik. Dan ekspresinya tetap sama. 4x campur 5. dx. Okay, kita lukiskan garisan untuk memisahkan antara kedua. Jadi kita cuba. Ini kita kamirkan 4x campur 5. Tentulah sama dengan contoh di atas. 4x campur 5 boleh kamirkan menjadi 2x kuasa 2 campur 5x, bukan? 2x kuasa 2 2x kuasa 2 campur 5x 2, 1. Okey. Iaitu bersamaan dengan ini sama ya, sama dengan di atas tadi. Jadi kita ulangilah. Jawapannya akan menjadi 33 ya. 11 ya, bukan 33 tetapi 11. Kerana kita tidak mendarabkan dengan 3 di luar. Jadi 2 didarab dengan 2 kuasa 2 campur 5 didarab dengan 2. Tolak dengan 2 darab dengan 1 kuasa 2 campur 5 darab 1. Itu bersama dengan 2 kuasa 2 4 darab 2 8. 8 campur 10 18. Tolak dengan 7. Iaitu 11. Kita lakukan yang sama untuk di sini. Jadi ini akan jadi 2x kuasa 2 campur 5x. Boundary-nya terbalik 1, 2. Jadi bersama dengan 2, 1 kuasa 2 campur 5 darab 1. Tolak dengan 2, 2 kuasa 2 campur 5 darab 2. Iaitu bersama dengan 7 di sini. Tolak 18. Jadi 7 dan 18 adalah tolak 11. Kita bandingkan jawapannya. Okey. Apa yang dapat anda belajar? Kita dapat satu lagi rumusan. Iaitu ekspresi fx dikamirkan with respect to x. Boundary B dan A adalah bersama dengan tolak sekiranya kita ada boundary yang kita terbalikkan. Ya, jadi itu dia punya kesimpulan daripada latihan yang kita lakukan sebentar tadi. Jadi kita ada 2 rumusan yang baru saja kita deduce. Iaitu yang pertama, sekiranya kita ada pemalar di dalam satu ekspresi polinomial yang perlu kita kamirkan, pemalar itu boleh letakkan di luar dan kita kamirkan ekspresi yang lain. Dan yang keduanya, sekiranya kita ada boundary dan kita kamirkan ekspresi itu dan sekiranya boundary itu kita reversekan, jadi kita akan dapat jawapan yang sama kecuali dia punya simbol, dia punya sign akan berubah. Jadi sekiranya kita ada pengamiran untuk fx dengan boundary B dan A ialah bersama dengan negatif untuk pengamiran fx juga, tetapi boundary-nya yang diterbalikkan pada A ke B. Okay, 2 formula ini perlu kita hafal. Okey. Kita cuba beberapa lagi contoh ya. Okey, kita teruskan dengan beberapa contoh. Saya telah clearkan skrin yang kita lakukan tadi dan saya letakkan formula yang baru saja kita rumuskan di sebelah kanan di sini ya. Jadi kita lihat contoh yang pertama. Diberi pengamiran untuk 3 gx boundary 3 dan 2, dx adalah bersama dengan 5. Okey, ini kita sudah diberi ya. Jadi kita diminta dicari A pengamiran untuk gx campur 2 against dx
antara 2 dan 3. Okay, ini contoh yang pertama. Kita cuba selesaikan. Jadi ini adalah bersamaan dengan kita kamirkan. Kita boleh pisahkan ya. Kita boleh pisahkan pengamiran untuk GX, DX campur antara 2 dan 3. Campur pengamiran untuk 5, untuk 2. Jadi ini bersamaan dengan kita lihat semula ekspresi ini kita diberi pengamiran 7x antara 3 dan 2 adalah 5, tapi ini adalah antara 2 dan 3, reverse. Kita boleh gunakan rumusan yang kedua kita belajar tadi. Jadi sudah tentunya ia bersamaan dengan tolak 5 ya. Ataupun kita buat step by step lah ya. Ini bersama dengan pengamiran untuk 3 antara 3 dan 2 GX DX, okey. Campur dengan kita kamirkan yang ni 2X antara 2 dan 3, iaitu bersama dengan tolak 5. Campur 2 darab 2 tolak 2 darab 3, iaitu tolak 5 campur 2 tolak 2 darab 2 4 2 darab 3 6. Jadi 4 tolak dengan 6 bersama dengan tolak 2. Jadi bersama dengan tolak 7. Itu jawapannya. Okey, soalan yang kedua B. Kita diminta untuk mencari pengamiran untuk 3 GX tolak 4X. Again, GX boundary 3 dan 2. Saya betulkan. Okey. Kita boleh guna, kita ada pemalar 3 di sini. Kita boleh guna rumusan yang pertama. Rumusan yang ini. Okey. Jadi kita boleh letakkan di luar 3 tu. Kita kamirkan keseluruhannya yang lain. Iaitu bersama dengan 3. Kita bubuh big parenthesis. Iaitu pengamiran untuk GX. Kita asingkan. Dan juga pengamiran untuk 4X. Antara 3 dan 2. Sama dengan 3. Pengamiran untuk GX antara 3 dan 2 adalah sama dengan 5. Daripada apa yang telah diberi sebelum ni, bersama dengan 5. Jadi ini ada 5. Tolak, kita kamirkan 4X, iaitu 4X kuasa 2 par 2, iaitu 2X kuasa 2. Antara 3 dan 2. Lima tolak. Selesaikan. 2X kuasa 2. 2 darab 3 kuasa 2. Tolak dengan 2 kuasa 2. Iaitu bersama dengan 3. 5 dikekalkan. 2 kuasa 2 adalah 9 darab dengan 2 jadi 18. Tolak 2 kuasa 2 4. 4 darab 2 adalah 8. Bersama dengan 3. 5 tolak 10. Iaitu 3 didarab dengan 5 tolak 10 adalah tolak 5. Jadi bersama dengan tolak 15. Itulah jawapannya. Okay, saya harap adik-adik dapat belajar sesuatu daripada sini. Dan saya akan
Teruskan lagi dengan video kelima kerana kita telah pun hampir dengan mark 30 minit untuk video ini ya. Jadi kita bertemu lagi. InsyaAllah. Bye-bye.